Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Syaril. Untuk video pada kali ini, Sains tahun 5, kita akan mempelajari bab 11 iaitu Bumi, Bulan dan Matahari. Okey, di penghujung video ini, kita juga akan memahami putaran dan peredaran bumi serta kesan putaran bumi. Okey, baik, yang pertama iaitu putaran dan peredaran bumi. Seperti yang kita sedia maklum, bumi berputar pada paksinya. Okey, boleh lihat pada gambar rajah ini. Okey, paksi bumi adalah sedikit condong, okey, dan bumi berputar pada paksinya. Okey, bumi berputar pada paksinya mengikut arah lawan jam dari arah barat ke timur. Okey, sambil bumi berputar pada paksinya, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Satu putaran lengkap, satu peredaran lengkap bumi mengelilingi matahari mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. 1 tahun. Okey, maaf, 1 tahun. Okey, peredaran bumi mengelilingi matahari juga dari arah barat ke timur dan arah lawan jam. Okey, baik, jelas ya putaran dan peredaran bumi. Saya ringkaskan semula. Okey, yang pertama, bumi berputar pada paksinya mengikut arah lawan jam dari arah barat ke timur. Dan juga bumi beredar mengelilingi matahari dari arah barat ke timur juga dengan arah lawan jam, dan juga mengambil masa selama 365 1/4 hari ataupun 1 tahun. Okey, itulah putaran dan peredaran bumi. Okey, yang kedua ialah kesan putaran bumi. Baik, seperti yang kita dapat lihat dalam rajah ini, okey, bumi berputar pada paksinya akan menyebabkan ataupun kesan kepada kejadian siang dan malam. Okey, apabila bumi berputar pada paksinya, kita dapat lihat bahagian yang terkena pada cahaya matahari ini, okey, dia mengalami waktu siang. Bahagian yang terselindung ataupun tidak kena pada cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Okey, waktu siang dan malam ini akan silih berganti. Okey, sebabkan bumi berputar pada paksinya. Okey, baik, gambar rajah yang kedua, kesannya ialah perubahan kedudukan matahari dan juga bayang-bayang. Okey, seperti yang kita sedia maklum, matahari terbit dari arah timur dan juga terbenam di sebelah barat. Okey, apabila bumi terbit daripada arah timur, okey, bayang-bayang yang terbentuk di sebelah barat ialah boleh kita tengok pada pukul 8 pagi adalah panjang. Okey, apabila matahari makin tinggi atau makin menaik, okey, pada pukul 10 pagi tengok bayang-bayang kelihatan sedikit pendek daripada pukul 8 pagi, dan arahnya juga semakin terbengkok sikit lah daripada arah yang sebenar pada pukul 8 pagi. Okey, pada pukul 11 pagi pula kita dapat lihat bayang-bayang semakin pendek. Okey, dan arahnya juga sedikit ke dalam macam tadi. Okey, dan pada tengah hari, pukul 12 tengah hari, matahari betul-betul berada tegak di atas kepala. Okey, dan juga bayang-bayang yang terbentuk adalah paling pendek. Okey, dan juga kalau kita lihat paling ke dalam lah. Okey, untuk pukul 2 petang pula, matahari bayang-bayang semakin panjang sedikit. Okey, kita dapat lihat kemudian pada pukul 4 petang pun semakin panjang sedikit, dan pada akhir sekali matahari terbenam di sebelah barat, dan juga bayang-bayang yang terbentuk akan berada di sebelah timur. Dan kita dapat lihat, okey, kita dapat rumuskan bahawa
di sini matahari bayang-bayang akan paling panjang pada pukul 8 dan pukul 6 petang. Okey, disebabkan kedudukan matahari disebabkan peredaran putaran bumi yang pada paksinya. Okey, ini menyebabkan perubahan kedudukan matahari dan juga bayang-bayang. Okey, secara ringkasnya kesan putaran bumi, pertama, kejadian siang dan malam. Okey, kita dapat lihat cahaya yang bahagian bumi yang terkena cahaya akan mengalami waktu siang, dan juga bahagian yang tidak terkena cahaya matahari akan mengalami waktu malam. Dan yang kedua, perubahan kedudukan matahari dan bayang-bayang, kita dapat lihat disebabkan bumi berputar pada paksinya, okey, dari arah barat ke timur, maka kedudukan bayang-bayang dan bentuk bayang-bayang juga akan berubah. Baik, itu sahaja pelajaran ataupun info yang untuk kita pada kali ini. Okey, diharapkan jangan lupa subscribe dan like channel etuition.my. Okey, jumpa lagi pada video yang akan datang, dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Bye bye.